Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini adalah berkenaan dengan bahaya asap dan juga pengurangan kemudaratan tembakau yang kami bawakan kepada anda. Dan saya ingin memberikan sedikit housekeeping rules di sini. Selamat datang ke platform webinar Astro Awani Link. Untuk pengalaman webinar yang optimum, kami sarankan anda memberi perhatian kepada beberapa perkara tersebut, termasuk menutup semua tab-tab audio dan video untuk mengosongkan bandwidth anda. Dan jika anda mengalami sebarang masalah teknikal, sila tekan butang reconnect berwarna merah untuk disambung semula. Kami mungkin akan menjalankan undian semasa webinar berlangsung. Anda dijemput untuk mengambil bahagian melalui tab di skrin anda. Dan jika terdapat kegagalan teknikal yang serius membabitkan sebilangan besar peserta webinar pada hari ini, kami akan melakukan sistem reset. Anda akan dimasukkan ke dalam bilik webinar baru secara automatik. Dan seorang moderator, iaitu saya ataupun rakan saya bersedia untuk menjawab soalan anda di dalam ruangan chat. Dan jika anda ada soalan yang ingin diajukan kepada speaker, pastikan anda menekan butang mark as question. Dan kami akan menyampaikannya kepada host webinar iaitu saya. Dan akhir sekali kami ingin mendengar pendapat anda tentang pengalaman webinar bersama kami. Jika anda berpuas hati, berikan kami rating 5 bintang. Selain itu hantarkan komen anda melalui borang contact us di laman web kami. Dan laporan Khazanah Research Institute Social Inequalities dan juga Health di Malaysia memetik data 2015 menyatakan peratusan individu dewasa yang merokok adalah lebih tinggi dalam 60% kumpulan pendapatan pertengahan dan jumlah individu yang terdedah kepada asap rokok adalah lebih tinggi dalam kumpulan 20% pendapatan terendah. Menurut laporan berita harian pada November 2019, kajian itu juga menunjukkan 22.8% atau 5 juta rakyat Malaysia berumur 15 tahun ke atas adalah perokok, dengan mereka yang berumur 20 hingga 54 tahun adalah perokok tertinggi, majoritinya lelaki. Dan hari ini tentunya menjelang tahun baru 2021, kami ingin bantu anda untuk berhenti merokok dan ini mungkin azam tahun baru anda dan terdapat pelbagai cara di luar sana dan kita ingin membincangkan berkenaan dengan cabaran, rawatan dan juga kaedah yang ada di luar sana untuk berhenti merokok bersama dengan pakar-pakar kita hari ini. Pertama sekali adalah Dr. Prem Kumar Shanmugam, Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Pengarah Clinical Solace Asia. Pakar psikologi, Solace ditubuhkan untuk membantu individu pulih daripada ketagihan dan juga beliau juga adalah seorang bekas perokok. Dr. Raja Ahmad Syarul, pakar perubatan keluarga dari Hospital Beacon. Fokus beliau adalah kepada stress management, berhenti merokok, penjagaan makanan dan juga senaman yang betul, serta Imran Ajmain, penyanyi yang sudah 11 tahun berhenti merokok yang ada cara menarik untuk berhenti merokok. Dan pertama sekali saya ingin menegaskan di sini bahawa sasaran kita di dalam perbincangan ini adalah untuk memberikan panduan kepada anda di luar sana tentang bahaya asap dan juga untuk berhenti merokok. Kita ingin tahu apakah cara yang ada di luar sana untuk berhenti sedikit demi sedikit ke cold turkey ke kepada bantuan yang mungkin wujud di luar sana seperti nicotine patch dan juga gula-gula nikotin dan juga apa pun caranya kita ingin sasarkan untuk membantu anda penonton webinar ini, anda di luar sana untuk berhenti merokok. Dan sebelum kita mulakan perbincangan ini berkenaan dengan bagaimana untuk berhenti merokok ini, saya ingin tanyakan kepada pakar ya. Pertama sekali kita mulakan dengan Dr. Shah. Kita tahu trend perokok dan juga mungkin pakar-pakar kita boleh mula buka kamera dan juga audio anda. Dan kita tahu pada ketika ini trend perokok dan apakah trend tersebut dan adakah berbeza daripada setahun lepas dan juga 3 tahun lepas, Dr. Shah? Adakah ketika ini semakin ramai orang yang merokok dan juga adakah sudah semakin banyak penerbitan dan juga cara di luar sana dikongsikan untuk berhenti merokok, Dr. Shah? Assalamualaikum, selamat pagi Rizal dan semua. Ya, sebenarnya satu soalan yang bagus. Sebenarnya mereka yang merokok ni sebenarnya menunjukkan satu trend yang menurun ya sejak beberapa tahun yang lepas. Contohnya 10 tahun yang lepas contohnya jumlah orang yang merokok ada sampai ada kajian yang mengatakan sampai 25% hingga 27% ya. Dan seperti yang tadi Rizal pun menunjukkan bahawa tahun lepas angka tersebut turun kepada 22.8% ya, dan ada
the latest National Health dan Mobility Survey mengatakan bahawa tahun lepas ia telah turun kepada 21.3% tak silap saya ya. Jadi perokok sebenarnya daripada tahun ke tahun ada menunjukkan trend yang menurun ya, tetapi dari segi e-cigarette angka itu menaik ya. Jadi kita tak tahu bahawa adakah mereka yang berhenti merokok ini pergi kepada e-cigarette ataupun tidak, tapi secara amnya angka itu menurun. Dan mungkin Dr. Shah juga boleh kongsikan berkenaan dengan perubahan dari segi rawatan, cara untuk berhenti, terapi yang ada di luar sana untuk berhenti merokok. Adakah perkembangan baru dari 3 tahun lepas yang kita lihat berbanding dengan 5 tahun lepas? Apakah trendnya untuk mereka yang ingin berhenti merokok? Okey, pada pandangan saya dan pada pengalaman saya, cara ataupun kaedah berhenti merokok itu tidak ada banyak perbezaan sangatlah dari segi ubat ya, dari segi ubat. Tapi dari segi rawatan secara menyeluruh ya, dulu mungkin kita concentrate hanya kepada ubat, tapi sekarang ni rawatan ataupun pertolongan untuk perokok ini lebih, orang katakan lebih menyeluruh ataupun lebih holistik ya, di mana diberi bantuan dari segi psikologi seperti Dr. Prem ya, yang dulunya mungkin tidak begitu menyeluruh dan amat susah untuk seseorang itu untuk berhenti merokok dengan hanya satu kaedah ya. Jadi kita perlu melihat rawatan itu dengan secara menyeluruh, dan saya, pada pendapat saya, rawatan menyeluruh ini sejak kebelakangan ini lebih berkesan dan kita tumpukan lebih kepada rawatan dari segi ini kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lepas. Dan konsep harm reduction tersebut, adakah ini konsep baru pengurangan kemudaratan itu? Kerana sebelum ini ada myth ataupun ada pandangan di luar sana berhenti adalah cold turkey sahaja. Adakah konsep harm reduction ini sesuatu yang baru untuk melihat kepada apa yang doktor katakan seperti tadi, konsep holistic approach to berhenti merokok itu? Merokok ni mungkin Dr. Prem pun mungkin boleh menolong ataupun memberi pandangan. Tidak seperti contohnya ketagihan dari segi dadah ya, ataupun alkohol, di mana ia adalah all or nothing ya. Kita mesti berhenti, tak ada setengah jalan seperti harm reduction ya. Jadi rokok ni pada saya, contohnya pesakit saya yang merokok 20 atau 40 batang sehari, bulan depan ataupun 2 bulan kemudian dia datang dengan turun ya 10 batang sehari ke, pada saya itu lebih bagus daripada mereka menghisap 20 atau 40 batang sehari. Jadi pada saya dari segi merokok ini, harm reduction itu adalah sesuatu yang acceptable lah ya, boleh diterima berbanding dengan ketagihan dari segi yang lain. Mungkin Dr. Prem mempunyai pandangan yang tersendiri. Dr. Prem, saya ingin tanyakan soalan tersebut kepada Dr. Prem kerana kita melihat dalam keadaan ekonomi semasa dengan PKPB yang dilakukan serta pelbagai peringkat PKP yang ada pada ketika ini, adakah semakin ramai orang merokok akibat tertekan ataupun ada peningkatan orang berhenti merokok? Dan juga mungkin Dr. Prem juga boleh sentuh berkenaan dengan ketagihan rokok tersebut dan juga berbanding dengan ketagihan lain, dan adakah approach ataupun pendekatan untuk berhenti mengurangkan kemudaratan itu, reducing the harm itu sama ataupun berbeza, Doktor? Okay. Terima kasih Dr. Shah and Rizal. Pertama sekali, macam Dr. Shah bagi tahu tadi, sekarang cara rawatan kita adalah holistik lah. And memang kan sejak dari dulu sampai sekarang, the approach yang kita menggunakan telah evolve ya, telah tukar. And sebab kita kena tukar approach kita ialah sebab banyak jenis substance yang baru dalam market kan, dalam pasaran. Sigaret, tobacco, sekarang e-cigarette, lepas tu kalau dari segi substance lain, alkohol, cannabis, banyak jenis ketagihan yang sudah ketara sekarang di dunia. Oleh sebab tu, satu jenis rawatan sahaja tidak memadai. Kita terpaksa menggunakan satu holistic approach. Medicine memang ada, ubat memang ada. Tapi macam masa sekarang ni, pandemik, ketekanan, stresses increase. There are a lot of stresses
staying at home with the family for a period of time is already a stress. Kita tak biasa duduk satu keluarga untuk katakan 2 minggu, kan? Kita dah biasa keluar pagi, pergi kerja, petang balik, makan malam, and then we spend more time at work than at home. So duduk sekali dengan keluarga pun sudah satu tekanan. Dari biological, dari segi social, psychological dan juga dari segi social. Artinya rawatannya kita kena pastikan ada 3. Actually 4, lagi satu ialah spiritual. But let's focus on the first 3. Biological artinya biologi lah. Macam Dr. Shah beritahu tadi kan, kita kena gunakan ubat. Kita kena manage dia punya withdrawal. Bila berhenti rokok tu mesti ada withdrawal. Ada rasa dia punya efek, muntah, cerit-berit, increase in appetite. So medicine is important there. Lepas tu dari segi psychological, kadang-kadang kita gunakan merokok tu untuk self-medicating, ya. Bila ada tekanan, bila ada masalah, kita terus cari rokok. Kita isap rokok tu, kita fikir, oh sekarang I tenang. Memang there is something that happens in the brain, there is a chemical thing that happens in the brain dan menolong menenangkan otak. Tetapi bila kita gunakan terus cara ini untuk self-medicate, dia akan jadi ketagihan lah. Jadi dari segi psychological tu kita kena rawat. Lepas tu nombor 3 dari segi social. Most of the time kalau kita tengok research and data kan, most people start because of peer pressure lah. Kalau saya duduk satu bilik di mana semua rakan-rakan saya hisap rokok ataupun katakan take drugs, I will experiment in a matter of time. Saya pun akan cuba. Kalau saya sudah ada masalah psychological dan masalah biological, bila saya start merokok, memang the chances of me getting addicted is higher. Jadi rawatan kena holistik lah. Jadi doktor sebutkan tentang biopsychological dan juga social sebentar tadi. Adakah ini juga memberikan kesan kepada habit seseorang tersebut? Kerana kita tahu ada perokok di luar sana selepas makan ingin merokok. Apabila bosan ingin merokok, apabila berehat di tempat kerja ingin merokok. Itu sepertinya satu habit dan juga adakah ini juga aspek yang penting harus ditangani ketika ingin berhenti merokok tersebut? Perubahan habit yang sangat ketara diperlukan juga oleh perokok yang ingin berhenti merokok. Adakah ini juga pendekatan yang harus difikirkan juga? Okay, I think pertama sekali let's look at definition ketagihan. Ya, cuba kita faham apa itu ketagihan. Ketagihan is something that you have no control over. Ataupun di mana saya tak ada lagi, saya tak boleh kawal lagi benda ni. Bila saya ada masalah, saya cari sigaret. Ataupun bila saya seronok sangat, saya cari rokok tu. Bila saya ada tekanan, saya cari rokok tu. Ini adalah mungkin cara yang paling senang lah untuk explain ketagihan. Habitual is something that is more behavioral. Artinya kita belajar. Dan kalau habitual tu lebih senang untuk berhenti. Tapi start dengan habitual, lepas dah lama kita buat benda tu, every day kita dah condition otak kita dah condition cara kita respon, habit itu boleh juga jadi ketagihan. Jadi memang betul, Rizal cakap tadi kan, kalau habitual tu, kalau ada habit, if we realize, contohnya, bila lepas makan, I kena merokok. Ini kita dah tahu. Jadi bila makan itu, kita start fikir, okay lepas ni, I takkan merokok 2 batang, tapi mungkin I stop. I create that awareness in my brain. And bila I create awareness itu, it starts a new process lah. Okey, Dr. Prem dan juga Dr. Shah, kita akan bincangkan berkenaan dengan perincian tersebut dengan lebih banyak lagi sebentar lagi. Bagi anda di luar sana, jika anda ada pelbagai soalan, apa-apa soalan saja anda tanyakan kepada chat box tersebut, anda bagi tahu kami dan kami akan tanyakan soalan tersebut kepada pakar. Saya ingin teruskan kepada Imran Ajmain, seorang penyanyi yang sudah 11 tahun berhenti merokok. Imran, kenapa, bagaimana, apa sebenarnya 11 tahun satu pencapaian yang sangat baik bagi Imran? Apakah yang mula-mula sekali membuatkan Imran berhenti merokok? Dr. Prem juga soalan yang sama saya akan tanyakan nanti satu lagi Dr. Prem berkenaan dengan pengalaman tersebut. Imran dahulu, apa cerita Imran? Okey, baik. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana mengundang saya hari ini. Sebenarnya saya seorang perokok sejak saya usia 14 tahun, sejak sekolah menengah lagi, dan persekitaran saya tu memang saya dikelilingi dengan perokok. Bila saya terlibat dalam bidang hiburan, keliling saya juga semuanya perokok. Jadi pada masa itu 2008-2009 saya mulakan rangka promosi untuk album saya yang kedua.
ada satu lagu yang pada masa itu bantu nama saya, selamat ulang tahun sayang. Dan itu pada waktu itu saya untuk pertama kali dalam kerjaya saya mula nyanyi setiap hari. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya, setiap hari saya menyanyi sampai saya ada vocal cords problem. Dan sebagai seorang penyanyi dan sebagai seorang perokok, benda tu makin memudaratkan keadaan saya sampai saya hilang suara. So saya rasa itu adalah satu straightforward wake up call for me. Kalau saya tak boleh menyanyi, kalau suara saya terjejas, lebih banyak pendapatan saya akan terjejas, dan kalau saya hilang suara saya secara I will be rasa after many times I've tried to quit smoking, itu adalah kali yang terakhir saya cuba yang paling efektif. So apa saya buat is saya buat kotak yang terakhir yang 20 batang, saya buat dia last as long as I can. Kalau biasanya satu hari saya habiskan 10 hingga 20 batang, yang kotak yang terakhir tu saya buat dia mungkin 2 minggu sebelum saya habiskan yang terakhir, dan saya cakap dengan diri saya sendiri, this is going to be the last one. I am not going to smoke anymore. 2 minggu time period tersebut. Memang saya rasa tertekan sebab macam Rizal kata tadi, lepas makan kita merokok, bila kita socialize dengan perokok lain kita merokok. Dan dalam dunia hiburan, saya ada cerita dengan Dr. Shah, dalam dunia hiburan ni bila waiting time ni sangat banyak, dan bila kita ada waiting time ni kita socialize dan kita merokok. So apa saya buat, bila dah sampai batang yang terakhir tu, saya buat satu countdown di Twitter saya pada waktu itu, day 1, day 2, day 3 sampai ke day 30, 40, dan sampai followers saya ada followers yang ramai. Jadi bila saya macam selamat pagi semua, dan hai Imran Najmain, hari ni hari ke 66. So saya rasa macam saya dah bertanggungjawab atas diri saya dan apa saya buat, sebab saya I just want support. I want reassurance. I think it's a psychological thing in many people that we want that. Tahu siapa kan yang Imran berhenti merokok hingga hari ke-100. Saya tak cakap dengan sesiapa. Saya even pada waktu itu tim saya pun langsung tak tahu. Diorang tak perasan pun yang saya tak merokok, sebab saya kata saya nak jaga suara lah, apalah kan. So pada hari yang ke-100, saya buat satu pengumuman kecil di Twitter. Saya cakap sebenarnya sorry kalau korang expect something bigger, tapi sebenarnya saya just berhenti merokok, saya 100 hari bebas rokok. Dari situ saya dapat sangat banyak support dan banyak perhatian dari media, dan banyak orang tanya macam mana. Dan sampai hari ini ada orang yang still cakap bila saya Google macam mana nak berhenti merokok, artikel pasal Imran tu keluar, dan diorang terinspirasi lah, terilham nak berhenti juga. I think it's important that we do this and we put it out. It's just like weight loss, bila kita nak diet kan, kita share hari ni saya makan ni, hari ni saya kurangkan ini, TO kosong, tak gula dah 2 minggu. So it applies the same way to quit smoking, sebab kita dapat support. Dan Dr. Prem, mungkin Dr. Prem boleh jelaskan dari segi psychologicalnya di situ, psikologi di situ. Imran tak begitu sesiapa, Imran mungkin tiada sokongan daripada rakan-rakan dan juga kumpulan sosialnya. Adakah ini penting juga untuk mengetahui kenapa niat berhenti merokok itu adalah untuk diri sendiri, dan perkara tersebut dipegang? Bagaimana Dr. Prem dulu berhenti merokok? Adakah niat itu untuk diri sendiri, intention itu sangat kuat jika kita buat untuk diri kita sendiri dahulu? Okay. Bagaimana saya berhenti rokok ya? Actually saya berhenti rokok disebabkan oleh anak-anak saya, especially daughter saya, anak perempuan. Dia tak tahan bau rokok tu, selalu komplain kan. So memang pada masa itu saya tak percaya yang saya boleh berhenti. Itu yang sebenar lah. Ya, itu cerita yang sebenar. Jadi apa yang saya buat bukan macam Imran, tapi I'm going to explain the different models lah sekejap lagi ya. I use what you call abstinence model. Artinya saya hisap rokok yang terakhir, dah 15 tahun sekarang. Saya hisap rokok terakhir, saya buang, lepas tu saya cakap, okay, I will stop. No matter what happens, I will stop. And saya kuncikan diri saya dalam bilik untuk seminggu.
Sebab saya dah tahu lah withdrawal dia semua. Then wife saya bagi saya makan, and things like that. About 4-5 hari lah. Sebab a lot of mood swings and a lot of temperament behavior. So dalam 4-5 hari itu saya just berhenti. Now, cara saya berhenti itu dinamakan abstinent model. Dr. Shah dah bagi tahu tadi kan, kita berhenti terus. Ya. Cara yang Imran terangkan tadi itu mungkin kita boleh definisi sebagai harm reduction. Sebab dia plan dari 10 ke 5 ke 4 ke 3. Now, motivation to stop, there are 2 types of motivation lah. Satu ialah intrinsic. Artinya saya sendiri nak berhenti. Macam Imran mungkin kan, dia lebih intrinsic sebab dia nak berhenti oleh sebab apa saja sebab lah. Lagi satu ialah extrinsic ataupun disebabkan oleh faktor-faktor luar yang menyebabkan. Mungkin motivasi saya pada masa itu ialah extrinsic disebabkan anak perempuan saya. Ya. Tapi dua-dua cara itu pun berguna juga. Because at the end of the day, yang penting ialah berhentilah tabiat tu. So di sini mungkin Dr. Shah boleh jelaskan perubahan fizikal yang dilalui oleh mereka yang berhenti merokok tersebut. Adakah Dr. Shah menjangkakan Imran akan nafasnya lebih panjang, suaranya lebih dan juga Dr. Prem pula, adakah Dr. Shah menjangkakan withdrawal tersebut sukar dan harus ada mungkin sekalikan dengan diet, senaman yang bagus. Bagaimana Dr. Shah melihat kepada perubahan bagi mereka yang mengambil pendekatan harm reduction secara perlahan-lahan dan juga secara cold turkey ataupun secara mendadak begitu? Okay. Pada pengalaman saya, banyak pesakit saya yang telah berhenti merokok dan pada saya tak ada satu cara yang daripada segi kejayaan lah, tak ada satu cara yang lebih bagus daripada lagi satu cara. Ada pada saya yang cold turkey dengan yang harm reduction ni lebih kurang sama. Dia selalunya saya tengok mengikut kepada motivation lah seseorang itu untuk berhenti merokok. Berhenti merokok ni semacam Dr. Prem cakap, dia dari segi ketagihan yang banyak ada side effect ataupun withdrawal ni adalah mereka yang selalunya hisap rokok dengan kuantiti yang banyak. Dia 20 stick a day, 40 stick a day. Sebab mereka ni dah ada nikotin dependence. Jadi bila benda tu berkurangan, nikotin ni kurang dan juga bahan-bahan kimia yang dihisap tu kurang, dia akan dapat withdrawal symptoms. Tapi mereka selalunya pada pengalaman saya yang hisap kurang daripada 5 dan nak berhenti, it's more of dia orang punya psychological kind of dependence. Macam Dr. Prem cakap, dia ada habit dia lepas pergi bilik air, lepas keluar bilik air nak hisap rokok. Tapi dia tak ada sangat dari segi withdrawal symptoms. Sebab satu yang saya selalu tanya, kalau bulan puasa, bulan puasa kalau tak rokok susah tak? Saya selalu tengok yang rokok kurang daripada 5 ni selalu tak ada masalah doktor. Tapi yang merokok lebih daripada 20 ni selalunya akan ada withdrawal symptoms. Dari segi macam-macam sebenarnya, kadang-kadang yang tak masuk akal pun ada juga. Tapi sebut mulut panas ke, demam, batuk yang tidak terkawal. Kata ada diarrhea Dr. Prem Ya, mungkin juga kan Dr. Shah, ada yang mengalami diarrhea juga. Ya, betul. Ada yang mengalami diarrhea, mood swing, tapi kebanyakannya ada juga yang makan dengan kuantiti yang lebih, appetite dia orang increase. Itu mungkin Imran pun ada pengalaman tersebut. Adakah Imran melalui apa dikatakan perubahan fizikal, makan lebih? Yes. Untuk saya lalui 2. Satu is mood swing. Sebab kita selalu fikirkan nak lawan nafsu nak merokok, tu satu. Dan kedua, the appetite yang kita nak makan, kita nak ganti tu, saya gantikan dengan makanan lah. Dan pada masa tu saya memang put on a lot of weight, tapi saya rasa macam I feel that I feel healthier that I'm not smoking, but I don't feel good about eating so much, but lesser of two evils lah. Tapi saya rasa itulah kepentingan kita advise the patient sebab benda ni mungkin berlaku dan sebab itulah kepentingan untuk mereka kita educate dari segi diet dan juga kepentingan untuk senaman exercise contohnya dalam proses tersebut. Jadi semua ni kita perlu
memberitahu kepada perokok tersebut to expect all this, ya. Jadi sebab itulah kena perlu holistik lah, ya, cara untuk berhenti merokok ni. Dan saya ingin tanyakan satu soalan yang diberikan oleh kita punya penonton ataupun penonton dan peserta di luar sana. Ada dua soalan. Pertama sekali soalan daripada G, apakah seorang yang merokok selama 20 tahun dan tiba-tiba berhenti, apakah impak yang akan dihadapi oleh perokok itu? Mungkin Dr. Shah boleh lihat kepada perkara itu, dan juga Dr. Prem juga dari segi psikologinya. Imran juga boleh kongsikan sebentar lagi daripada pengalaman Imran. Adakah Imran rasa lebih kurang penat, lebih clear saluran pernafasan Imran ke bagaimana? Dan soalan kedua adalah soalan daripada Kenny, ada ramai yang gunakan vape sebagai pengganti kerana dikatakan lebih selamat. Saya tahu perkara ini mungkin tabu, mungkin tidak mahu disebut di luar sana kerana ada yang melihat sebagai vape adalah satu, bagi mereka tak berokok tiba-tiba gunakan vape, mungkin ia adalah perkara lain pula. Tapi untuk melihat kepada harm reduction tersebut menggunakan vape, ada kajian yang kata lebih selamat, ada kajian yang kata sebaliknya. Saya ingin minta komen daripada pakar Dr. Prem dan juga Dr. Shah. Pertama sekali berkenaan dengan soalan G, soalan seorang yang merokok 20 tahun tiba-tiba nak berhenti, apakah yang mereka harus siapkan diri mereka untuk berhenti tersebut? Kita pergi pada Dr. Prem dulu, Doktor. Okay, kalau dari segi psikologi kan, I think first thing is kita kena bagi tahu family lah ataupun siapa yang rapat dengan kita yang duduk satu rumah. Mood swings, mood swing is one thing that will happen. Cepat naik marah, cepat, very impulsive in responding. Bila cakap sesuatu, saya akan respond terus, saya akan react terus, saya akan tidak cukup tidur, susah nak tidur. Pagi itu macam Dr. Shah bagi tahu tadi, pergi toilet, nak keluar dari toilet ada masalah. Lepas makan, you're going to start being edgy for looking for cigarettes. And then constantly dalam otak, pikiran itulah macam mana saya nak habiskan hari ini, macam mana saya nak kerja, macam mana saya nak cabari semua problem hari ini tanpa rokok tu. So these are some of the psychological things. What will help is get someone to be with you. Your partner ke, your anak-anak ke, ask them for constant support. So yang Imran bagi tahu tadi tu kan, yang cara dia buat tweet tu, that is support. That is psychological support which is helpful sebab there's something for me to look forward to. Okay. Itu yang dari segi psikologi lah. Lagi satu, putting on weight, which is quite obvious. I rasa berat badan yang I tambah 15 tahun dulu sampai sekarang tak boleh turun sudah. Hilang I go and see Dr. Shah. Yeah. I kena jumpa Dr. Shah because you have to be prepared. The craving will come in. Yes. But the good thing is this. Okay, the good thing is you will definitely feel better. Okay, bernafas lagi senang. Naik turun tangga, you be so wonderful. You immediately will see the effect. Sangat cepat, saya rasa. Betul. Ya, bila you bau kan, kita punya senses will improve very fast. Bila nak makan pun you boleh bau sedap. Makan punya sedap, you dah bau, you dah tahu sebelum you rasa. All the senses will be heightened. Even your sight, not sight, but maybe your hearing senses will be heightened lah. So these are the advantages. And of course, you jimat wang lah. Itu yang paling penting kan. Jimat berapa banyak wang. Saya masih ingat lagi, bapa saya pun seorang merokok juga. And bila umur dia 50 tahun kalau tak silap, dia kata dia nak berhenti. I tanya dia, kenapa you berhenti? Dia kata, kalau semua batang rokok dia susun kan, dia susun, cukup untuk mengelilingi dunia, dia kata. So, I tanya dia, betul ke? Dia kira semua rokok, berapa paket rokok dia beli, dia susun boleh mengelilingi dunia. It was a big motivation for him. So motivation comes from different ways lah. Itu maksud saya. Tapi doktor semakin sihat pada ketika ini, tiada penat, lelah untuk naik tangga tersebut. Adakah ini reward ataupun ganjaran yang paling utama untuk Dr. Prem? Ringkas Dr. Prem. Ganjaran yang paling utama ialah first of all the family is happy. Orang sebelah saya kan, people who I love are happy. And I punya tabiat itu tidak mengakibatkan masalah kepada orang lain lah. Itu ganjaran yang paling important for me untuk saya lah. And lagi satu ialah dari segi kesihatan saya. Memang immediately saya boleh rasa sudah masa tu naik turun tangga. Pada masa itu bila saya nak berhenti, the option I have was abstinent ataupun cold turkey, nombor satu. Nombor dua ialah harm reduction dari segi chewing gum ataupun nicotine patch pada masa itu. Tapi sekarang ya,
mungkin nanti kita akan bincang. Okey. Dari segi harm reduction, kita ada juga cara lain. Okey, Dr. Shah, saya ingin tanya kepada Dr. Shah sebelum kita pergi kepada Imran ya. Dr. Shah, makan banyak tersebut perubahan fizikal, tetapi semua ini adalah untuk kebaikan. Kerana saya pernah nampak satu infografik di atas talian yang menyatakan bahawa dalam masa 24 jam anda berhenti merokok, risiko anda untuk XYZ berkurangan. Selepas 30 hari, risiko anda untuk XYZ berkurangan. Selepas setahun, 100 hari. Mungkin Dr. Shah boleh jelaskan kepada penonton di luar sana, apakah perubahan sebagai seorang doktor yang doktor dapat lihat sendiri kepada pesakit yang berhenti merokok daripada segi fizikal mereka, apakah perubahan penambahbaikan tersebut, terutama bagi mereka yang telah merokok selama 20 tahun, 30 tahun. Adakah perubahan fizikal tersebut mendadak dapat dilihat mereka lebih sihat? Okey, mereka yang merokok yang lama ni memang waktunya lama, tetapi kita mesti tengok kuantiti berapa yang mereka merokok. Separuh ni diorang merokok lama tapi dia tak merokok banyak, 5 sehari contohnya. Tapi ada juga yang telah lama merokok dan merokok dengan kuantiti yang banyak, 20 ataupun 40 sehari. Saya melihat mereka yang berhenti yang merokok banyak ni, yang selalunya kita memang nampak jelas dari segi kesihatan mereka bertambah baik. Yang saya selalu tengok kalau patient saya masuk, yang saya first kali tengok is diorang punya skin secara actually skin tu banyak, saya tengok dia lagi cerah. Saya dah tahu dia ni memang dah berjaya lah nak berhenti merokok. Daripada the last time I saw him, dia memang dah continue to stop smoking. Itu satu daripada benda yang kita boleh nampak lah. Tapi yang benda lain seperti yang Rizal katakan, dari segi pernafasan, memang kalau kita stop 1 hari pun sebenarnya physiologically memang ada penambahbaikan dari segi pernafasan, dari segi risiko untuk mendapat sakit jantung dan kanser. Ya, contohnya semua itu akan turun dengan mendadak walaupun kita berhenti dalam 1 minggu contohnya ya. Tetapi risiko contohnya risiko merokok itu sebenarnya tidak hilang dengan sepenuhnya sehingga seseorang itu berhenti merokok 10 tahun. Ya. Dah berhenti 10 tahun baru risiko seseorang itu sama dengan risiko seorang yang tidak menghisap rokok. Dari segi penyakit kanser ataupun kardiovaskular ya. Lagi satu benda yang bagus saya tengok, saya banyak membuat sukan endurance triathlon, duathlon dan sebagainya. Sebenarnya banyak mereka yang hisap rokok ni berkecimpungan dalam bidang tersebut. Ya. Jadi secara tak ada kekuatan fizikal yang sama ke bagaimana? Dia orang improve. Ya. Satu sebenarnya dia orang takut sebab kita banyak membaca banyak orang yang membuat exercise sekarang ni tiba-tiba jatuh dan meninggal dunia secara mengejut ya. Jadi mereka semua takut. Ya. Jadi soalan yang pertama saya tanya, you hisap rokok lagi tak? Jadi surprisingly banyak juga mereka yang berkecimpung dalam bidang ni merokok. Jadi itu adalah salah satu sebab mereka berhenti, dan as soon as they stop they can say, doc, sekarang saya dah boleh kayu basikal dah. Tak, the effort is not as much as when they were smoking. Ya. Jadi dengan itu pun kita dah tahu dah secara fizikal memang bukan saja dari segi pernafasan, dari segi jantung dan juga endurance juga semua improve bila kita berhenti merokok. Dan Imran, kualiti hidup yang bagaimana yang Imran dapat selepas Imran berhenti merokok tersebut, selepas minggu, selepas 2 minggu? Tentunya Imran ada perubahan yang Imran dapat lihat. Tak ada rokok lagi pada badan Imran ke bagaimana? Apa yang Imran boleh kongsikan kepada perokok di luar sana, perubahan yang Imran saksikan pertama sekali? Saya rasa dalam masyarakat kita sangat segan untuk tegur seseorang tu sekiranya mereka berbau rokok. Badan bau rokok, baju bau rokok, tangan bau rokok, bila bersalaman, bila berdakapan tu bau rokok. It's not a priority untuk kita tegur. Kadang kita tolerate, kita just live with it. Tapi bila saya dah berhenti merokok dan saya rasa confident yang saya no longer have the smoker's breath, saya no longer have the smoker's hands punya smell, saya tak perlu nak spray just to, bila saya bersemuka dengan orang, bila kalau contoh saya ada persembahan, saya berjumpa dengan siapa yang datang, saya berjumpa dengan peminat, saya dah tak segan lagi nak jauh-jauhan. Saya rasa confidence. It's
it's very motivating and it's also very uplifting spirit wise lah. Kita rasa sangat bangga dengan diri sendiri. Actually nobody needs to know, for me lah, nobody needs to know, but bila kita share tu kita rasa bangga lah, dan lagi bangga bila orang lain pun is inspired by our journey. It's very important for us. Adakah selepas Imran berhenti merokok tersebut, Imran rasa Imran boleh buat apa sahaja sebab Imran kawal habit dan juga merokok tersebut? Imran ketika perkara itu, adakah ini memberikan Imran lebih keyakinan lagi? Ya, saya rasa untuk semua yang pernah merokok dan lalu berhenti, ada satu feeling ni bila kita cuba untuk merokok lagi, rokok tu akan rasa tidak sedap sangat, sangat-sangat tak sedap. Dan saya rasa itu adalah satu sign that macam, wow, we are over, we done it. Saya rasa itu penting lah for us to realise. Because for me, macam Dr. Shah cakap, macam Dr. Pram cakap, kita punya senses are heightened. Jadi saya suka makan, saya suka cuba makanan yang baru. Jadi bila kita belajar tentang makanan baru, kita macam, oh, I didn't know that it was supposed to taste this way. I don't think smokers can appreciate that. The same way ex-smokers can appreciate it. Okey, Dr. Pram dan juga Dr. Shah, saya ingin mendapatkan pandangan pakar kerana soalan di luar sana menyatakan bahawa smoking cigarette dan juga vape, apakah perbezaannya, adakah vape boleh membantu untuk mengurangkan harm reduction tersebut. Saya tahu ini mungkin adalah metod ataupun metod yang ada kontroversi di luar sana, pendekatan ini, dan juga ini adalah isu yang sensitif dan tabu di luar sana. Tapi memandangkan kita membincangkan perkara ini dan juga ingin membantu orang di luar sana untuk berhenti merokok melalui pelbagai cara termasuklah harm reduction. Dr. Shah, bagaimana Dr. Shah melihat kepada pendekatan vape tersebut untuk berhenti merokok dan kemudian memang betul-betul berhenti merokok dan bukan diteruskan dengan vape tu pula? Bagaimana Dr. Shah melihat perkara itu? Okey, pada pendapat saya, dari segi kajian tidak ada kajian lagi yang menyatakan bahawa vape ni bagus sebagai satu method of smoking cessation lah. Pada pendapat saya, masalah dengan vape ni sekarang adalah regulation. Sebab kita tak tahu sebenarnya dari dalam vape tu, apa sebenarnya dalam liquid vape tu. Sebab dari segi rokok, kita tahu. Rokok telah banyak dikaji dan kita tahu apa dalam rokok tu, we know our enemy. Tapi vape ni, liquid vape ni, macam pengalaman saya pernah masuk tempat orang yang membuat vape contohnya. Kita masuk dalam tempat tu, dia campur bahan-bahan kimia dan bahan-bahan kimia tu sebenarnya dalam botol yang ada tengkorak. Dia toksik. Benda yang toksik dicampurkan je dan dijadikan vape. Jadi benda tu pun kita tengok pun dah tahu benda bahaya. Jadi disebabkan tak ada regulation, kita tak tahu di Malaysia sebenarnya bila kita beli vape tu, apa kandungan vape tu sebenarnya. Jadi disebabkan itu saya rasa vape ni tidak di Malaysia tidak patut digunakan sebagai satu cara untuk harm reduction ataupun smoking cessation until ada satu regulasi daripada mana-mana badan kerajaan untuk kita betul-betul tahu apa kandungan, dari segi kandungannya, apa benda yang dalam liquid vape tu, dan jika itu ada baru mungkin itu boleh menjadikan vape ni satu cara untuk orang menolak untuk berhenti merokok. Tapi ada juga kajian yang mengatakan orang yang tak pernah merokok, tak pernah buat, tiba-tiba dia vape. So it's going the other way around as opposed to yang merokok berhenti merokok. Menolong berhenti merokok, ini ada yang menggalakkan orang pick up the habit of vaping dan ada juga ada yang vaping tiba-tiba dia jadi merokok pula. Jadi secara keseluruhan jika ada regulasi dan ada bukti yang vaping ini bagus, saya tak ada masalah. Tapi buat masa ini saya rasa vape lebih banyak mendatangkan kemudaratan bila kita accept it as satu cara untuk menolong menurunkan merokok ataupun smoking cessation. Bukan satu yang saya sarankan lah.
Dr. Prem tu bagaimana? Dr. Prem ingin menyentuh perkara dengan vape sebentar tadi. Selain vape ada pelbagai lagi alternatif di luar sana. Adakah Dr. Prem melihat ini adalah hanya alasan ataupun memang betul ada harm reduction, pengurangan kemudaratan di situ, ataupun bagaimana Dr. Prem melihat kepada alternatif ini? Okay. I think pertama sekali let's look at harm reduction secara menyeluruhan ya. Harm reduction ialah satu jenis rawatan yang tidak lebih kurang barulah, tak bukannya dah lama di Malaysia. Harm reduction kita gunakan untuk lain-lain jenis ketagihan juga. Heroin ke, opioids ke, amphetamines, lain-lain jenis ketagihan pun kita ada juga harm reduction. Harm reduction ini bukan bagus untuk semua jenis ketagihan. Hanya beberapa jenis ketagihan sahaja yang kita boleh gunakan harm reduction. And I think macam Dr. Shah beritahu lagi, buat masa sekarang, research ataupun data untuk harm reduction terutamanya menggunakan vape di Malaysia mungkin tidak lagi, it's not sufficient lah, tak cukup. Ya, tak cukup lah. Dari pengalaman saya ya, di tempat rawatan kami lah, kami merawat patient-patient untuk ketagihan. Apa yang kami nampak kan, sejak 2 tahun atau 2-3 tahun ni, ramai yang datang untuk rawatan ketagihan selain daripada merokok. Bila dia orang start rawatan di tempat kami, lepas bulan ke 2 bulan ke beberapa minggu, dia berhenti merokok, dia start e-vape ataupun dia start e-cigarette ya. And bila dia keluar tu, dia continue dengan e-cigarette dia, tapi kami tak ada data lah buat masa sekarang. Yang saya dapat tahu, mereka berhenti rokok dan dia continue dengan vaping dia. Tahu, is this good or is this a new kind of dependency? It's difficult to say kan. Because the e-vape, the chemicals, you can control the tobacco, you can control you punya apa tu chemical tu, you boleh campur-campur lah dalam chemical tu ya. Tetapi kalau kita tengok data daripada luar negara, contohnya I think Yale, University Yale has published a research mengatakan e-vape ini adults ya, untuk adult yang menggunakan vaping, mereka ada peluang lebih tinggi untuk berhentikan merokok. Ya. Ini data di luar negara lah, bukan di sini lah. Okay. Lagi satu ialah kalau tak silap saya di Europe lah, Nova Scotia kalau tak silap. Pun mereka mengatakan di sana, negara dia ban e-vape. Ban e-cigarette kan. Bila dia ban benda tu, lebih ramai orang mula merokok. Ya. Risiko merokok untuk kanak youth adalah 30% kalau tak silap saya. Di sana, mengikut research dia orang, kalau vaping di ban. Jadi, adakah benda ni bagus di Malaysia untuk rakyat kita buat masa sekarang? I agree with Dr. Shah. Mungkin we need to do more studies and research. For example, if I may elaborate kan? Okay. Taxation, I think that's another thing also we need to look at kan? Taxes for cigarettes, taxes for e-cigarettes. Is it going to help? Because bila kita increase tax untuk cigarette, I don't know if there's a study to show that people smoke less. I rasa tak ada kan Dr. Shah? No. Well, the numbers are coming down, but we don't know whether it's due to the price of the cigarettes or betul. not. Kan? Kita tak ada study yang betul kan? So jadi bila kita increase tax untuk cigarette, I rasalah lebih ramai orang akan merokok e-cigarette kan? Bila kita increase e-cigarette tax, orang akan cari benda lain yang affordable. So we should look at treatment instead of deterrent. I rasalah kan? Instead of punishing people, we should treat them. We should have more psychoeducation. We should have more awareness talks to educate them on the dangers. Itu pendapat saya. Dan bercakap tentang treatment juga ya, realiti di luar sana, jika anda ingin berhenti merokok, anda boleh pergi ke klinik kerajaan dan juga dapatkan sokongan di situ kerana ada iklan di pelbagai di merata tempat. Anda ingin berhenti merokok, bercakap pada kami dan kami akan bantu anda. Dr. Shah dan juga Dr. Prem, mungkin secara ringkasnya apakah kebaikan ini? Imran juga mungkin ada try perkara tersebut, mungkin Imran juga boleh kongsikan sama ada rakan-rakan Imran ataupun Imran ada pergi ke klinik kerajaan. Kita mulakan dengan Imran dulu, ada tak bantuan tersebut, nicotine patch, gum daripada klinik kerajaan ke bagaimana? Sebelum ni saya pernah yang over the counter punya like nicotine gum, nicotine patch. Nicotine patch tu saya skeptical lah. Jadi saya punya mind tu work against benda tu. So saya rasa around me, most people don't have the awareness yang mereka boleh pergi ke klinik to get help. They just think that it's going to be on their own, something yang dia kena usahakan sendiri. And I think for me also it's not
at that point of time, I tak terfikir yang I top of my list tu, okay, number one, go and see a doctor. I didn't think about it that way. But I think now, fast forward to now, the amount of information and kesadaran yang kita ada ni, we have to tell people that's the number one thing that you should do. You should go and see a doctor. That's how you get help. I think itu yang awareness yang kita perlu for the regular people out there, hospital kerajaan, klinik kerajaan, get help. Dr. Shah? Ya, I think betul kata Imran tu sebab semua hospital kerajaan ada klinik berhenti merokok, semua klinik kesihatan ada klinik berhenti merokok. Saya ingat lagi saya lama di luar negara, bila saya baru balik 2010, saya catch up dengan kawan-kawan saya yang doktor. Dia cakap diorang doktor yang muda-muda dulu, bila diorang medical officer, diorang paling suka sekali bila diorang attach kepada klinik berhenti merokok. Sebab kalau dia attach pagi tu, dia tahu memang tak ada patient. Tak ada orang datang dekat klinik tu. Jadi macam tu sekali kita klinik ada, tapi doktor semua happy pergi klinik tu sebab tak ada patient. Jadi adakah itu disebabkan oleh masalah orang tak tahu? Tapi itu mungkin kita cakap 15 tahun sebelum ni lah. Mungkin sekarang telah bertukar Tapi saya rasa sekarang banyak dari segi social media, dari segi internet, benda ni saya rasa banyak orang telah faham ataupun ketahui ada avenue untuk diorang pergi untuk berhenti merokok, dan banyak cara, banyak peluang untuk mereka pergi untuk mendapatkan pertolongan untuk berhenti merokok. Dr. Prem, adakah mereka juga perlu berjumpa dengan pakar tu, Dr. Prem, pakar psikologi untuk bantu mereka, terutama bagi perokok yang sudah jangka masa panjang, ataupun bagi mereka anak-anak, remaja-remaja yang baru nak mula merokok? Adakah ini juga boleh ibu bapa mereka bawa mereka untuk berjumpa dengan Dr. Prem? Boleh, of course. Kami akan tolong. Memang itu tugas kami lah, itu kerja kami lah untuk tolong. And macam panelis kita bagi tahu tadi kan, sekarang ada avenue, ada tempat untuk minta tolong, ada cara untuk dirawati. Ketagihan ini bukan satu benda yang tidak boleh dirawati atau benda yang you akan terus sampai mati lah kan. There are avenues to get help, and memang ada pakar untuk tolong. So yes, boleh contact kami akan tolong, no problem. Saya nak add sikit dengan Dr. Prem tadi. Saya rasa dari segi rawatan ataupun pertolongan untuk berhenti merokok ni mesti dibuatkan secara holistik. Maknanya doktor mesti ada, psikologis mesti ada, sebab benda ni pun kena ada. Psikologi tu memang amat penting sekali. Pada saya, masalah saya ialah benda ni orang cakap in silo. Saya buat saya punya dari segi biologi, dari segi medical, dan psikologi tu selalunya tak ada dalam satu bumbung. Itu yang menjadi masalah. Contoh memang Dr. Prem pun mungkin saya rasa dia pun hanya doktor, tapi dia punya banyak tertumpu kepada dari segi psikologi. Kalau kita ada satu bumbung, saya rasa chances of success tu memang akan lebih tinggi lah. Jadi that is very important. You must have a holistic treatment. Saya setuju. Saya ingin bawakan soalan daripada Zarina Abdul Syukur. Doktor, bagaimana kita nak membantu pelajar sekolah dan remaja dalam berhenti merokok di mana mereka dalam peringkat mencuba dan akhirnya akan terus merokok sehingga dewasa? Imran juga boleh kongsikan. Imran mula merokok pada umur 14 tahun. Maaf saya beritahu semua orang di luar sana. Dan juga mungkin Imran boleh nyatakan apa yang mungkin intervensi yang boleh dilakukan pada ketika itu, yang mungkin Imran rasa okey, saya tak akan start merokok kalau ada berlakunya perkara ini pada Imran. Mungkin Imran. Okay, untuk saya rasa scare tactics tu is not effective. Saya rasa untuk tunjuk image paru-paru yang dah berjangkit penyakit atau tunjukkan gambar bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu perokok, saya rasa itu adalah scare tactics, dan itu adalah old school. Sebab mereka dah desensitized to images of terror. Jadi kita dah tak takut lagi dengan image-image yang sepatutnya menakutkan. So untuk anak-anak muda, saya rasa hanya teguran dan konsisten teguran. Saya rasa ada satu iklan, saya tak ingat di mana dan saya tak ingat produk apa, tapi dia mengajar orang supaya tegur orang in public
supaya jangan merokok. Just like that. And saya rasa that is a bigger message than a commercial advertisement or a tactic. Kita just have to tell people, do you know that it's wrong? Do you know that it's wrong? Saya rasa consistently dia akan tahu that okay, somebody loves me, I need to take care of myself. I think that is more meaningful daripada scare tactics. Dan Dr. Shah, pendapat Dr. Shah bagaimana untuk memastikan bahawa remaja ini tak mula merokok dan kemudian akan terus merokok sehingga dewasa? Okay, saya rasa ini sesuatu yang memang saya amat close to my heart ya. Saya selalu tengok kita banyak concentrate dari segi menolong orang stop smoking ya, berhenti merokok. Tetapi kalau kita tengok betul-betul, kalau dia orang tak start merokok, benda ni tak menjadi masalah. Ya, jadi kita mesti tackle benda tu daripada in the long term ya, sebab mereka yang baru merokok ni akan dapat masalah ni. Dan ada kajian yang menyatakan bahawa 80% daripada perokok dewasa di Malaysia start merokok apabila mereka kurang daripada 21 tahun. Ya, jadi a lot of them, dan juga ada study yang menyatakan bahawa perokok sekolah 12 to 18 years old, sekolah menengah, diorang dapat rokok sebenarnya daripada commercial waste, beli daripada kedai sendiri. Ya. Jadi kita tahu rokok ni sebenarnya tak boleh dijual kepada mereka yang bawah 18 tahun. Ya. Jadi benda-benda ni pun kita kena tengoklah ya, macam mana sebenarnya dari segi macam mana mereka masih lagi dapat membeli rokok tersebut. Ya, penguatkuasaan, ya, benda-benda ni saya rasa semua penting, bukannya dari segi education dan sebagainya. Mungkin kita kena lisensekan kedai yang menjual rokok contohnya. Jadi kita tahu dalam kawasan ni berapa kedai yang menjual rokok, berapa kepadatan penduduk dan sebagainya. Saya rasa itu amat penting sekali. Sebab betul Rizal cakap yang sekarang kita mesti concentrate on mereka yang start merokok supaya tak menjadi masalah ni. Dan caranya saya totally agree dengan Imran. Ya, scare tactic ni saya rasa tak jalan lah. Ya, memang tak jalan ya. Tapi saya selalu dari segi passion saya yang bawa anak-anak dia orang, dia cakap, "Oh, you main bola tak?" Okay, dia cakap, "Saya main bola." Dia orang selalu main game main bola. You tahu tak kalau you tak isap rokok, you main bola ni lagi terror. Contohnya lah kepada mereka yang they find that more of a carrot ya. Kita bentangkan satu carrot as opposed to rotan ni. Kita punya masyarakat ni selalu bawa rotan, jarang bawa carrot. Jadi saya rasa itu perlu ditukarkan lah. Ya, terutama sekali dari segi menangani merokok dari kalangan remaja. But I think implementation dari segi, ialah contohnya how easy it is for golongan remaja nak membeli rokok. Ya, semua tu perlu dikaji selidik lah saya rasa. Dr. Prem, scare tactic tersebut tidak bagus dan juga tidak kesan. Dalam masa yang sama carrot tersebut, tapi dalam situasi ini carrot yang bagaimana sebagai seorang pakar psikologi untuk memastikan bahawa anak-anak yang merokok, remaja yang mula merokok diberikan satu galakan untuk tidak merokok sebaliknya, dan bukan ditakut-takutkan dan juga dengan izinnya dirotan untuk tidak merokok. Dr. Prem lihat bagaimana Doktor? Okay, apa yang kita bincang sekarang ialah prevention against treatment lah. Ya, itu ialah bincangan inilah kalau according to me. Now, apa yang Dr. Shah bagi tahu tadi, 80% perokok itu dalam umur 18 tahun, 13 year school children, which means kalau kita buat intervention sekarang, we are doing prevention already. Sebelum mereka start smoking and become addicted. So we are starting with prevention, which is the better approach. Now, I like Imran punya idea tadi, I suka idea tu. No smoking, that's a nice thing to do sebab we are showing people that it's not cool to smoke, kan? Dulu masa remaja saya lah, film star, you know, they smoke cigarette and it looks cool, kan? Nampak Dia cool. pegang alcohol, it looks cool, kan? Now I think, and what Imran is doing is very good. I rasa sekarang kita kena buat, it's not cool to smoke, it's cool not to smoke. That should be the message lah kepada university student dan para remaja. Gunakan student ini sebagai ambassador kita. Gunakan mereka sebagai ambassador untuk masyarakat dengar message daripada yang artinya message it's not cool to smoke ataupun it's cool not to smoke. Gunakan pelajar sebagai ambassador kita. I think that will be a better approach. And with the help of celebrities like Imran. That's a very good idea.
Very good idea. Okey, Dr. Shah, saya ada sedikit soalan di sini ya kerana ditanyakan oleh Ryan Wong dan juga Kanini, iaitu what do you think of passive smokers, mereka yang tak merokok tapi mereka yang merokok berhampiran ahli keluarga mereka. Apakah kesannya kepada passive smokers ini? Adakah lebih teruk dan juga dalam jangka masa panjang? Adakah mereka juga boleh sakit, mendapat penyakit yang hanya didapati oleh perokok saja? Mungkin saya ringkas Dr. Shah. Okey, passive smoker ni amat penting kita bincang. Sekarang ni bukan ada secondary smoker. Secondary smoker ni semua orang tahu, maknanya you hisap asap orang yang hisap rokok sebelah you. Tapi sekarang pun ada tertiary smokers ya. Maknanya contohnya seorang suami yang hisap rokok dalam kereta, tapi bila dia seorang sahaja dia hisap. Kalau ada keluarga dalam dia tak hisap. Ya. Tapi sebenarnya bila you hisap benda-benda yang karsinogenik ataupun yang bahaya, sebenarnya dia mendap ke atas kerusi-kerusi dalam kereta tu ya. Jadi the next time bila isteri ataupun anak masuk dalam kereta tu, dia lompat dalam, benda ni semua naik balik dan dia akan sedut ataupun hisap benda-benda tu. So tertiary smokers pun ada ya. Dan isteri saya seorang pakar kanser, dia pun mengatakan bahawa sebenarnya kanser paru-paru di kalangan secondary smokers, passive smokers sekarang ni meningkat ya, in terms of secondary smokers. So sebenarnya memang ada kajian yang mengatakan bahawa if you are a passive smoker, secondary smoker, your risk is as high as somebody who is smoking if they are smoking in your household, dalam satu rumah dalam satu rumah lah ya. Jadi memang itu amat bahaya sekali. Jadi kita yang tidak hisap rokok ni pun mempunyai tanggungjawab untuk menasihati ya, kawan ataupun suami, isteri dan sebagainya untuk berhenti merokok, sebab ia akan efek mereka yang tidak merokok juga. Memang efek, tidak no questions about it. Okey, terakhir sekali, Imran, bagaimana untuk elak kembali merokok tersebut selepas beberapa tahun, ada mungkin keinginan, ada mungkin berada dalam tekanan. Bagaimana Imran setiap hari elak untuk kembali merokok itu, Imran? Yeah. Okey, yang paling saya bangga adalah saya masih boleh berkawan, masih boleh bersosial dengan mereka yang perokok, dan saya tidak ada rasa ingin merokok. Saya tidak ada rasa boleh bagi saya sebatang satu. Saya tak ada rasa macam tu. Itu adalah satu, I think, self discipline saya yang paling tinggi. Itu satu-satunya yang saya bangga. Kalau kita tengok orang lain makan fries lah, minta satu fries. Tapi untuk rokok tu saya rasa saya boleh kawal diri. Itulah, I think that is your biggest asset, your control and your discipline, and saya rasa semua orang ada benda tu dan semua orang patut cuba. Terima kasih Imran Ajmain, penyanyi yang sudah 11 tahun berhenti merokok, yang ada berkongsi kepada kita cara menarik beliau berhenti merokok. Sebentar tadi Dr. Raja Ahmad Syahrul, pakar perubatan keluarga Hospital Beacon, fokus kepada stress management, berhenti merokok, penjagaan makanan dan juga senaman yang betul, dan juga Dr. Prem Kumar Shanmugam, Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Pengarah Klinikal Solace Asia, pakar psikologi dan juga Solace ditubuhkan untuk membantu individu pulih daripada ketagihan, dan juga beliau juga seorang bekas perokok yang berjaya tidak kembali merokok dan berhenti merokok. Dan terima kasih kepada anda yang bersama kami di dalam sesi webinar pada hari ini. Kami berharap ia memberi manfaat kepada anda di luar sana. Sekali lagi kami ingin mendengar pendapat anda tentang pengalaman webinar bersama kami. Jika anda berpuas hati, berikan kami rating 5 bintang. Selain itu, hantarkan komen anda melalui borang Contact Us di laman web kami, dan juga pastikan anda menyertai webinar kami yang seterusnya dalam masa hadapan. Akhir sekali, untuk tidak ketinggalan, kami menjemput anda untuk mendaftar di laman web kami di astroawani.com. Saya Rizal Zulkafli, teruskan bersama kami di Astro Awani. Berita segenap dimensi. Salam hormat.